Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai ayat 30 daripada surah Al-Rum, insyaallah. Ayat 30 surah Al-Rum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم. Baik, kita analisa, mungkin kita kata hukum tajwid sikit ya, hukum tajwid. Selalunya perkataan fitrah ni ditulis dengan ta marbutah, ta sanggui, ta sanggui, ta marbutah ni. Dia makna marbut. Marbut itu maknanya terikat, ta yang terikat. Yang ini dipanggil ta maftuh, maftuhah, ya, maftuhah yang terbuka, ta yang terbuka. Selalunya fitrah ta yang tertutup. Ta yang tertutup itu dipanggil ta marbutah, ya, marbutah, ya, marbutah, rabatah, ya, yang terikat, yang tertutup begitu. Tapi bila terbuka itu dipanggil maftuhah, ta maftuhah. Jadi kalau begini, takdirnya lah kita wakaf. Takdirnya kita wakaf. Kita tak boleh wakaf fitrah, tak boleh, sebab dia bukan ta marbutah. Kalaulah kita wakaf, kalaulah kita wakaf, caranya ialah ta maftuhah, iaitu fitrat, ya, fitrat. Dia macam ta maftuhah. Memanglah ta maftuhah. Jadi cara wakaf tu jadi fitrat, jadi hamas, ya, jadi hamas di situ, beda. Lain daripada itu, mungkin kita nak tengok tajwid lagi yang boleh masalah wa aqimus salat. Dia kadang-kadang cuek, ada cuek, ada apa? Ada itu kan? Ci atas kan? Cuek kan? Jadi kadang-kadang dia lepas waw, ya, kadang-kadang dia lepas waw, kadang-kadang dia atas waw. Jadi dari sudut tajwidnya, kalau di atas waw kita baca solat, kalau selepas waw solat. Dan biasanya selepas waw tu, kalau cueknya lepas waw, ta-nya maftuhah. Ta-nya maftuhah, bukan ta marbutah. Bukan ta marbutah. Jadi macam sini dia di atas waw,
ya, dia di atas waw. Jadi dia itu kita baca solat. Kalau lepas waw, solawat. Ya, kalau lepas waw jadi solawat. Ya, jadi ta pula ta maftuhah. Yang di sini ta marqutah. Ya, jadi ta marqutah. Jadi cara buktinya, cara bacanya yang di sini waqimus shalah, bukan waqimus shalawat, ya kan? Ya, bukan, tidak. Itu contoh. Yang ketiga di sini kita ada hizbin bima, ya. Ada tanwin, ba itu tanwin, bin itu kan. Di sebenarnya kalau ikut Mashaf ataupun Quran Majid pasti akan nampak ba ni ba dua di bawah bin. Quran Majid itu, Quran Majid yang kuning tu, yang dibawa ke kampung-kampung oleh orang Afghanistan, kan? Manik Quran, dia jual dua je, manik dengan Quran. Dia bawa kampung-kampung, kan? Manik Quran, manik Quran. Dua je dia jual, manik dengan Quran. Afghanistan tu, demo tu yang menghadapkan Rusia. Maknanya walaupun orang manik Quran dia boleh hadapkan Rusia ni. Rusia kalau dia Afghanistan, kan? Manik Quran dia lawan ni, kan? Manik Quran dia, manik Quran, gitu kan? Jadi tanwin ba sebenarnya tanwin tu. Tapi kemudian kita kata tanwin berjumpa dengan ba, apa hukumnya? Iqlab. Ya, hukumnya ialah iqlab. Jadi dia ada dengung di situ. Dia ada dengung. Tapi tak boleh tutup mulut pula, ya. Dengung tu dengung, tapi ada kena buka sikit mulut tu. Sekira-kira mana kalau ambil kerotan masuk tu muat. Sekira-kira mana, maknanya kita kata kalau ada kerotan kita masukkan dalam mulut tu boleh masuk, ya, sebab kita tak rapatkan mulut itu. Jadi hizbin, kan? Hizbin gitu, ya. Dia rasa kedua kahwin dengan rasanya dengan kita. Tak bukan haji pun. Siapa kau orang? Dia bukan. Ini juga Taman Gunung Japo, kan? Taman Gunung Japo, kan? Jadi maknanya sekiranya hizbin tu kita tak boleh tutup mulut. Hizbin bima tak boleh. Dia kena buka sikit, sekiranya boleh masuk sekuping kerotan. Kenapa tak tutup terus mulut tu? Itu kalau mim berjumpa mim, lahum maghfirah, itu ialah, ya, lahum maghfirah, mim berjumpa mim. Yang ini tanwin berjumpa dengan ba. Jadi dia kena buka sikit supaya bezakan antara mim berjumpa mim dengan tanwin berjumpa dengan ba. Jadi terpaksalah kita buka sikit dia. Kullu hizbin boleh masuk. Boleh masuk. Tes tu kan? Kena tes. Sebab dulu guru kami waktu itu, masa kami di sana di Syria, disuruh buat, itu dia ambil pertanyaan masuk. Ya tak? Kita tak ada berdepan tadi. Jadi hizbin najah, kita kata najah, dia kata kan. Jadi macamnya dimasukkan kata itu hizbin bima ladaihim. Dia dah bima ladaihim. Jadi dengung tu tetap dengung, ya, tapi tak rapat, ya, tak rapat. Itu dari sudut hukum tajwid. Saja nak tanya tuan-tuan. Syiah, apa hukum tajwid itu? Mad, iwad. Bila sebut mad kena panjang tak? Dua. Mad iwad ni kabira, kathira, bukratan wa asila. Itu mad iwad tu. Panjangnya dua je. Dia tak maunya wa asila. Itu apa? Itu arif, itu sukun. Ini jadi dua je. Di dua je. Syiah, gitu. Ya, kathira, ya, quratahu wa asila. Jadi dua je. Itu dipanggil mad iwad. Iwad ni apa? Ganti tanwin.
Mad tu panjang ganti tanwin. Mana tanwinnya? An itu kan tanwin. Jadi kita gantikan tanwin tu dipanggil iwad. Ya, iwad tu ganti. Macam juga badal pun ganti. Iwad pun ganti tanwin. Mad iwad an tanwin. Ya tak? Mad panjang ganti kepada tanwin. Itu dia. Ya tak? Itu dari sudut ulang kaji hukum tajwid. Ya tak? Ulang kaji hukum tajwid. Kemudian barulah kita masuk analisa perkataan. Barulah masuk analisa perkataan. Betul. Ada nak tanya-tanya sikit tajwid ni? Ya tak? Ya tak? Aku nak tanya-tanya sikit. Ya tak? Tapi kalau tak ada, kita masuk analisa perkataan. Minta muslimat pasang lampu ya. Bukan gelap tu kan mudah tidur. Bukan tidur Maulana. Bawa kepada Maulana. Terima kasih. Sudah tahu dah tempatnya weh. Ada buku ada bukan buku tu. Jadi insya-Allah. Tapi jauh. Bila sah tu. Bawah macam ni. Bawah macam ni sikit dia. Macam ni ya. Balik kita ada. Itu. Jadi maknanya di situ kita ambil perkataan pula ada. Jadi kita jumpa di sini akhir. Ya, fa'aqim. Kan? Dia sebenarnya asalnya qum. Qum tu bangun. Qum fa'anzir. Qum ya ayyuhal muzammil. Qumil lail. Ya tak? Bangunlah malam. Tapi di sini akhir. Gitu. Tegakkanlah, dirikanlah. Misalnya aqimis salat. Ya, dirikanlah salat. Kalau dah ambil aqimus salat. Gitu. Ya, kalau dah ambil jadi aqimus salat. Tapi kalau solat aqim, tegakkanlah. Aqim daulatul Islam. Tegakkanlah daulat Islam fi qulubikum, dalam hati-hati kamu. Taqum daulatul Islam fi watanikum, nescaya tegak daulah Islam di negara kamu. Itu pesanan Mursyidul Am Al-Ikhwan Al-Muslimin Al-Thani, yang kedua, namanya Syekh Hasan Hudaybi. Orang tanya pada Syekh Hasan Hudaybi, macam mana nak buat ni negara Islam ni? Syekh Hasan Hudaybi kata, mulakan dengan aqim, tegakkan daulatul Islam fi qulubikum, tegakkan dahulu negara Islam dalam diri kamu tu. Kalau kamu pun tak tegakkan Islam dalam diri, macam mana nak diharapkan di luar sana nak tegak? Jadi tegakkan aqim daulatul Islam fi qulubikum, taqum daulatul Islam fi watanikum. Apa makna watan? Negara, kan? Sebab itu dia ada national army, dipanggil askar wataniyah. Ya, askar tu cakap Arab, watan pun cakap Arab. Jadi askar wataniyah, national army. Itu kita ada askar wataniyah tu. Jadi kita sebut watan. Yang mi itu mi apa? Itu wantan ni dah. Mi itu mi. Mi wantan ni. Mi yang lega tu kan. Lega tu. Katanya. Jadi balik cerita, akhir ni makna tegakkan. Ya, di sini dikata di situ hadapkan. Di sini dikatakan di situ hadapkan. Walaupun sebenarnya boleh juga, tapi kalau bagi saya, kalau hadapkan itu ialah maknanya tawajjuh. Itu maknanya hadapkan. Ya. Tawajjuh. Ya, tawajjuh itu hadapkan. Tapi kalau aqim maknanya tegakkan wajhaka. Wajahmu, tegakkan wajahmu. Jadi diterjemahkan secara bebas, hadapkan. Ya tak? Hadapkan. Hadapkan. Ya tak? Kita jumpa tak perkataan wajah ni dalam doa iftitah, bacaan iftitah, ada kan? Iaitu wajahtu wajhi. Aku hadapkan wajahku ini lilladzi fataras samawati wal ardh, bagi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau satu wajhun,
Kalau dua, tiga, kalau banyak, kalau satu wajh, kalau banyak wujuh. Kan ada wujuh yaumaidin na'imah. Pada hari itu muka-muka berseri-seri. Wujuh yaumaidin na'imah. Dengan ain ya. Na'imah itu maknanya ialah berseri-seri, bukan na'imah. Kalau hamzah na'imah tidur. Muka-muka pada hari itu tidur. Itu kata na'imah. Naim itu orang yang tidur. Naim. Jadi itu bagi nama pula. Dia panggil dia Naim, katanya kamu tidur je pun dia. Itu dah bagi nama Naim ya dah. Kemudian wajah ni dia boleh menjadi simbol kepada diri. Wajah ini salah satu juzuk pada diri, dan dia boleh menjadi simbol kepada seorang. Misalnya kita kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Semua yang ada di bumi ini fan. Apa makna fan? Fana. Apa makna fana? Binasa. Atau orang kata udah pana tu apa? Bila orang kata udah pana tu maknanya dia dah tak ada dak yang lain. Dia dah tak ada dak yang lain dah. Udah pana, dia udah berzikir, dia qul wallah dah dia. Dia dah duduk di pondok dia, tak ada nak balik ke Taman Sultan Yusof. Udah pana. Udah pana. Maknanya dia, makna pana tu dah tak ada dah kehendak yang lain dah. Itu maknanya udah fana, ya dah. Asal makna fana tu binasa lah. Maknanya binasa itu maknanya dia tak ada dah. Dia dah tak ada dah. Bila disebut dalam ilmu tasawuf, bila disebut fana dalam ilmu tasawuf, maknanya dia dah tak ada dak yang lain. Dia sudah asyik dengan zikir, dengan qul wallah, dengan maknanya kita kata perdampingannya, maka dia sudah sampai ke maqam fana. Maknanya zikirnya ada kelazatan, tasbihnya ada kelazatan, dia tak ada merewah lah. Dia tak ada merewah lah. Jadi di situ kita ada ayat kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal ialah wajah Allah kan, wajhu rabbika. Jadi tak ada yang kekal tu wajahnya. Jadi yang kekal wajah di situ, dia adalah juzuk daripada satu diri. Ya, macam kita kata mana kamu ni tak nampak batang hidung. Tak nampak batang hidung. Takkan batang hidung je. Tapi batang hidung itu adalah simbol kepada satu diri. Kan? Tak nampak bayang, tak nampak batang hidung. Jadi wajah pun itulah. Wajah ni adalah simbol kepada satu diri. Maknanya hadapkan dirimu ya Muhammad. Jangan hadap pada berhala, jangan hadap pada Quraisy, kufar, ya tak? Jangan hadap kepada manusia yang kafir ini. Bahkan hadapkan kepada diri hanifah. Itu dia. Ya, jadi wajah di sini diterjemahkan sebagai diri. Kalau tengok di situ, hadapkanlah diri Tuhan hamba. Tuhan hamba di sini Nabi Muhammad. Tuhan hamba di sini Nabi Muhammad. Maknanya arahannya kepada Nabi. Aqim ya Rasul, ya Muhammad. Aqim zatak wa nafsak. Tegakkan, hadapkan diri kamu kepada apa? Dini hanifah, kepada agama. Tuan-tuan, ini membayangkan fokus, ini membayangkan serius. Gitu. Bila sebut perkataan ini, kamu tu cebio satu ada. Ya tak? Nak mengaji buat cara nak mengaji. Ini dah nak niaga pula, kan? Kadang-kadang memang bila kita pergi ke tempat orang, dia timbul macam-macam. Masa kami di Syria dulu, ya Allah, maknanya barang-barang Syria tu cantik. Jadi kalau asyik dibawa barang Malaysia, niaga di Syria, bawa barang Syria, niaga pula di Malaysia, niaga barang Syria, barang Malaysia, niaga di Syria, bila pula nak mengaji? Bila pula nak mengaji? Jadi dia tidak, maknanya akhir wajah, dia tidak hadapkan dirinya. Jadi kan orang dulu-dulu bila hantar anak mengaji, kamu pergi mengaji, jangan ingat kami. Ingat kami dah mati dah. Dulu pasal nak suruh ngadap penuh. Sekarang tak ada dah. Udah ada MMS. Udah ngadap MMS ni. Ada
Tengah main saja kan jadi dah tak ada. Dia dah sekarang tak ada jawab itu. Sudahnya dia tak tahu nak balik mengaji, tak tahu ke mana, dia tak tahu dia balik. Minta maaf dia kalau ada anak yang balik tu kan. Tapi sebenarnya bila banyak balik ni, bahasa Arabnya tak berapa, bahasa Inggeris pun tak berapa. Kalau dah balik sesaja, udah di sana pun tak campur dengan orang putih. Kalau di sebuah di UK, di sini di Arab pun tak campur dengan orang Arab. Sudahnya bila balik cakap Melayu balik, sama-sama kawan pun cakap Melayu, mana nak dapat. Jadi kalau tak balik, dia boleh menghadap dan tunggu. Dia tak nak sembang balik. Dia kata dia nak mengaji. Balik tu bila-bila boleh mengaji. Itu orang dulu-dulu besar. Kalau kalau dah pergi mengaji, tak usah ingat kami ni. Dia tak ingat kami dah mati dia. Ya Allah, dia macam besarnya ya. Itu dia. Jadi hadapkan dirimu, wajahmu itu sebagai simbol kepada diri, ya. Lidini hanifah, bagi agama yang hanifah. Di sini diterjemahkan hanif ialah agama yang di sini diterjemah apa? Tak ada diterjemah. Dia tak ada terjemah ya. Tak ada diterjemah. Hanif ni kalau seorang hanif, kalau ramai kan semalam kita dah baca. Kan semalam kita baca syarik. Kalau dah ramai syuraka, alim, ulama. Jadi hanif, hunafa. Ya, hanif jadi hunafa. Dalam surah mana hunafa? Surah Lam Yakuni. Orang kampung kata surah Lam Yakuni. Tapi mana ada nama surah Lam Yakuni? Tak ada. Nama surahnya Suratul Bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu dia dah. Jadi di sana ada hunafa wa yuqimus shalah. Dan kan kita kata millata abina Ibrahim hanifah. Jadi yang dikatakan hanif itu ialah condong kepada yang benar, condong kepada yang lurus, condong kepada yang benar. Itulah orang yang dikatakan hanif. Hanif ni dia tak gemar yang palsu, dia tak gemar yang batil, dia tak gemar pura-pura, dia tak suka kemungkaran, dia suka yang benar, dia suka yang lurus, dia suka yang ma'ruf. Itu orang yang dikatakan hanif. Lidini hanifah, iaitu agama yang condong, cenderung kepada yang lurus, yang benar, bukan kepada yang bengkak-bengkok, bukan yang mungkar, ya, bukan yang palsu, bukan yang batil. Itu yang dikatakan hanif. Jadi kita pun ada, ya, maknanya kita selalu sebut asbahna ala fitratil Islam, ya tak? Wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah. Nabi Ibrahim itu condongnya kepada yang benar, condongnya kepada yang lurus. Walaupun dia berdepan dengan ayahnya, tapi dia tak condong kepada ayah. Pasal ayahnya pembekal berhala, pembuat berhala, tapi dia tak condong kepada ayahnya. Ya tak? Dia di dalam kerajaan Namrud. Jadi Namrud itu mengaku dirinya Tuhan. Dia tak condong kepada Namrud, dia condong kepada Allah, ya tak? Kepada kebenaran. Itu dikatakan hanif. Millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ya. Jadi hanif ini maknanya kita kata condong dan cenderung kepada yang benar. Jadi kamu tu kena hadapkan dirimu kepada agama dalam keadaan condong dan cenderung kepada kebenaran. Tak mahu cuba-cuba nak berkawan-kawan dengan yang palsu, mungkar, munafik, tak mahu. Itu maknanya. Jadi hanif jamaknya munafik. Itulah dia fitrah. Allah Ta'ala mengingatkan kita, fitrah kita itu. Kita ni sebenarnya cenderung kepada yang lain. Fitrah kita yang asal cenderung kepada yang lain. Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Fitrah ni maknanya kejadian yang Allah jadi pada kita ni. Ya, kejadian yang Allah jadi pada kita ni, itu dipanggil fitrah. Sebab itu di sini diterjemahkan sebagai secara tekun hanif. Jadi di sini diterjemahkan hanif itu tekun. Kemudian
cenderung kepada yang dikatakan agama Allah itu yang di mana Allah Taala fitrat Allah Taala ciptakan allati fatara an-nasa 'alaiha. Yang Allah Taala ciptakan agama itu untuk manusia kita. Secara semula jadinya manusia itu menerima Islam. Ya, secara Allah Taala jadinya fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Allah dah jadikan manusia itu memang cenderungnya kepada Islam. Ya, memang cenderungnya kepada Islam. Tuan-tuan, fitrah daripada situ juga timbul perkataan fatir. Fatir dalam surah namanya surah Fatir. Lepas surah Yasin itu surah Saffat, lepas surah Saffat itu ada surah Fatir. Maknanya pencipta. Allah Ta'ala itu fataras samawati wal ardh. Maknanya Allah Ta'ala itu pencipta yang menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi fataras samawati wal ardh, pencipta dipanggil fatir. Yalah, Allah telah mencipta kita dalam keadaan fitratullah, tunduk kepada Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Di mana tu? Di alam arwah. Ya, di mana tu? Di alam arwah. Di alam arwah kita tu condong dan cenderung untuk maknanya tunduk patuh kepada perintah Allah. Bila dijadikan jasad, di situlah pergolakan. Bila dijadikan jasad itu, dimasukkan pula nafsu, kehendak, makannya, minumnya, jalannya, seronoknya. Di situlah timbulnya, maknanya kita kata ujian yang datang di sini. Bila dimasukkan nafsu kan, itu pun nafsu yang sudah dibenam dalam neraka. Kalau tak benam kemarin, tak kita kan, nafsu yang ada pada kita tu yang sudah dibenam kan dalam neraka, barulah dimasukkan dalam diri kita. Punca kena benam tu pasal dia nyombong kan? Dia sombong. Bila Allah ciptakan dia sombong. Allah Ta'ala tanya dia siapa. Dia kata anta ana mumulah akulah. Oh, dia macam nafsu ni. Makhluk yang Allah Ta'ala cipta yang dikatakan nafsu itu, ya, keinginan itu. Bila Allah Ta'ala tanya dia, kamu siapa, aku siapa, dia kata anta wa ana, kamu lah, aku lah. Apa nak tanya-tanya pula. Nyombong langsung kan. Lain macam dia punya tu kan. Jadi itu yang dia dibenamkan dalam neraka tu. Kemudian barulah diangkat. Itu barulah nak dimasukkan ke dalam diri manusia. Itu pun kita nak bendung bukan senang tu. Tidak, Allah nampak tersusur juga. Semua nak dimakan. Semua ni sedap. Benda pokok lapar kan. Benda pokok lapar semua sedap kan. Jadi maknanya jangan buat macam kita lantak di nafsu ni dah. Dikata sebagai ammar, sangat mengacau. Dikatakan sebagai sangat mengacau. Jadi fitrah ini, iaitu tunduk patuh ini yang condong kepada kebaikan itulah fitrah Allah bagi pada kejadian kita allati fataran nasa 'alaiha. La tabdil. Tabdil itu daripada badil. Badil itu daripada badal. Apa makna badal? Ganti. Tak akan bertukar ganti. Ya, tak akan bertukar ganti. La tabdila li khalqillah. Khalq itu kejadian Allah ni tak akan ada tukar ganti. Kalau Allah dah tetapkan begitu, begitulah. Bahawa manusia itu asalnya dia condong dan cenderung kepada yang baik. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas dasar fitrah, condong kepada yang baik. Kemudian dia berubah. Banyaklah punca-punca perubahan itu. Antara lain ialah bermula dengan nafsu. Antara lain ialah fa'abawahu, dua ibu bapanya. Ya tak? Fa'abawahu yang bagaimana mencorakkan diri dia. Antara lain ialah an-nas, dikatakan al-mar'u 'ala din khalili. Antara lain ialah kawan-kawan dia. Antara lain ialah pemerintah dia, an-nas 'ala din mulukihim, atas agama pemerintah-pemerintahnya. Jadi ini mengubah fitrah yang suci menjadi tercemar kalau dia berkawan dengan pencemaran. Kalau dia berketuakan, berpemerintahkan yang tercemar. Kalau sekiranya kita kata bahawa ibu bapanya membawa pencemaran dalam diri dia, maka berubahlah fitrah itu. Ya,
ubahlah fitrah itu. Itu ketetapannya dan tabdila li khalqillah. Tidak ada gantinya pada kejadian Allah, bahawa Allah telah fitrahkan manusia itu mahu kepada yang baik. Tapi selepas itu ada ibu bapa, selepas itu ada nafsu, selepas itu ada kawan-kawan, selepas itu ada pemerintah. Itu membentuk pula diri seseorang, ya, daripada asalnya fitrah. Jadi tunduk kepada Allah itu dianggap dinul qayyim. Zalika dinul, demikian itulah agama yang qayyim. Qayyim ni maknanya mustaqim, ya, agama yang lurus. Jadi kalau tidak agama yang lurus, tidak bengkang-bengkok, maka pilihlah maknanya dini hanifah. Ya dah, pilihlah agama yang hanif, yang condong dan cenderung kepada yang baik-baik. Itu dipilih ini. Itu fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Tapi malah walakin aktsar an-nas la ya'lamun. Walakin itu maknanya tetapi ataupun akan tetapi. Aktsar daripada kathir. Apa makna kathir? Banyak. Aktsar kebanyakan. Asalnya maknanya lebih banyak. Aktsar itu maknanya majority. Ya, lebih banyak, majority, aktsar. Kadang-kadang Arab guna perkataan majority, aktsariyah, ya, aktsariyah. Lawan kepada aqalliyah. Aqalliyah itu minority, ya, aqalliyah itu maknanya minority. Tapi masalahnya adalah majority, aktsar nas la ya'lamun. Mereka tak tahu rupanya. Apa beza ya'lamun dengan ya'malun? Kalau ya'lamun mengetahui, kalau ya'malun melakukan ataupun membuat sesuatu dipanggil ya'mal. Ya'malun, ya tak? Ini bukan ya'malun, ya'lamun. Jadi perkataan itu sama, tapi cara menuturkan tak sama. Ada ke depan, ada ke belakang. Itu dipanggil ilmu badi'. Dalam balaghah dipanggil ilmu badi', maknanya ilmu keindahan bahasa yang ada unsur dipanggil jinas. Jinas maknanya perkataan itu maknanya sama, tapi ubah sikit je. Ya'lamun jadi ya'malun. Jadi perkataan itu ada huruf yang sama, tapi susun atau yang berbeza. Jadi ini keindahan dipanggil badi', ya, ilmu badi', ya, ilmu badi'. Jadi aktsar ini superlatif, ya, ataupun secara komparatifnya, secara perbandingannya. Aktsar nas la ya'lamun. Arab panggil isim tafdil, ya, komparatif dengan superlatif itu. Arab panggil isim tafdil, ya. Maknanya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan kepada nota kaki 3540, ya. Untuk kalimah hanif, cuba lihat, ya, di nota 134 dekat surah Baqarah, jauh di sana, ya tak? Itu bermakna kita kena dapatkanlah jilidnya. Dia semua ada 5 jilid kitab ni, ya, ada semua sekali ada 5 jilid. Di sini kalimah sebenarnya digunakan hanif dalam pengertian iaitu sebagai jarum pedoman sebenar. Ya, hanif iaitu yang berjalan, kemudian dia cenderung kepada satu arah. Ya, jalan sana, jalan kemari, kan jarum je kan. Dia berjalan satu, jalan sini. Lama sudahnya jarum itu berhenti setempat ke arah utara. Jadi maknanya bila disebut hanif ini, ialah dia mendengar, dia melihat, ya, kemudian dia memilih. Lalu pilihannya adalah yang paling dekat dengan kebaikan, ya, yang paling dekat dengan kebaikan. Itulah dikatakan hanif, ya, jarum pedoman sebenar. Orang yang telah mendapat hak istimewa untuk menerima kebenaran sepatutnya tidak teragak-agak. Jangan kita maknanya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan rasa duka cita, jangan rasa hina. Wala tahinu, jangan rasa hina dengan kebenaran. Wala tahzanu, jangan rasa duka cita dengan kebenaran. Antumul a'laun, kamu itulah yang tinggi martabatnya in kuntum mukminin, kalau kamu itu orang yang beriman. Jadi kita yang dah dapat tu, kita hendaklah terima dia sebagai satu hak keistimewaan yang Allah bagi pada kita.
sepatutnya tidak teragak-agak ataupun terseleweng dalam soal kebenaran. Dah kamu dapat yang itu, tegakkan akhir wajhaka lid-din hanifah. Tegakkan dirimu, hadapkan, fokuskan dirimu untuk agama yang cenderung kepada yang lurus itu, ya. Tetapi mereka sepatutnya terus tetap dengan kebenaran sebagai orang yang mempunyai pengetahuan. Sebab ilmu itu nur, ya, ilmu itu sebagai nur, ya. Habis di situ itu nota kaki tentang din hanifah. Kemudian zalika din al-qayyim pula. Zalika din al-qayyim, tadi din hanifah. Yang ini din al-qayyim. Jadi yang dikatakan qayyim itu, ya, yang dikatakan qayyim itu yang betul, yang lurus. Sebagaimana kata nota kaki 3541, ya, yang dikatakan dinul qayyim perbahasannya, sebagaimana ianya keluar daripada ciptaan kuasa Allah. Din yang kita anut ini bukan ciptaan Nabi Muhammad. Nabi sendiri pun tak tahu apa, ya, Allah jua yang mencipta, ya. Jadi kita kata bahawa din ini yang Allah Ta'ala cipta. Din ini adalah sibghatullah, ya, sibghatullah, ya, allati fatara an-nasa 'alaiha, ya. Macam mana ayat sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah ni apa, ya? Celupan ciptaan Allah. Jadi sebagaimana ianya keluar daripada ciptaan kuasa Allah, maknanya kejadian kita ini adalah hasil produk daripada ciptaan kuasa Allah. Insan yang keluar daripada alam roh itu adalah fitrah, ya, yang keluar daripada alam itu, alam roh itu, lalu masuk ke alam jasad itu adalah insan yang tidak berdosa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam itu yang dilahirkan, dia dilahirkan tanpa dosa. Yuladu ala fitrah. Itu kuasa Allah. Jadi insan adalah tidak berdosa. Insan adalah murni, benar, bebas, cenderung kepada baik. Itulah sifat yang utama. Jadi dia, kalau kita tengok di situ, Kristian bercanggah dengan kita. Dia Kristian pegang insan dilahirkan berdosa, iaitu dosa yang dibawa secara warisan daripada dosa Nabi Adam, Hawa. Fala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minal khasirin. Tiba-tiba fa'azallahuma asy-syaitan. Syaitan menggelincirkan mereka berdua. Akhirnya mereka berdua ni mendekati, mendekati, maknanya yang dilarang itu tadi, yang dilarang. Jadi, tapi namun sebelum dihantar ke bumi, Siti Hawa dengan Adam sudah bertaubat. Jadi dia turun ke bumi itu bukan dengan dosa. Kristian kata manusia turun dengan dosa warisan, warisan daripada ibu mereka yang melanggar perintah Allah. Nak tebus itu, dosa itu ada cara. Antaranya ialah maknanya memakai salib. Itu cara Kristian, ya. Jadi yang itu disanggahnya tidak benar. Jadi dikata di situ bahawa kita dilahirkan maulud yuladu ala fitrah, kita dilahirkan tanpa dosa. Jadi tak ada istilahnya dosa warisan, itu tak ada, ya. Itu Kristian. Serta mempunyai kefahaman yang benar berkenaan dengan kedudukannya sendiri dalam alam ini. Dia sebagai apa di alam ini? Dia sebagai khalifatullah. Dia membawa amanah. Inna aradna al-amanata ila samawati wal ardi wal jibal. Dia adalah aminullah, membawa amanah daripada Allah. Khalifatullah, dia adalah manusia itu adalah khalifah Allah. Jadi kita kata bahawa kita kata bahawa di sini bagaimana kedudukan kita membawa amanah. Kedudukan kita adalah khalifah di atas alam ini. Dan juga tentang kebaikan Tuhan, ya, betapa Allah yang mencipta kita ini. Kalau Allah Ta'ala kata tak usah ditiupkan rohnya, ya dia mati gugur, tak ada rasa kita di sini, ya tak? Sebab sebenarnya janin itu bertukar menjadi segumpal darah, bertukar menjadi segumpal daging, bertukar menjadi tulang belulang, kemudian dihantarkan roh, dihantarkan, maknanya kita kata malaikat dihantarkan, maknanya roh ke dalamnya, ya, dihantarkan roh ke dalamnya.
bila dah hari yang ke-121 di dalam perut ibu. Itu kebaikan Tuhan, kebijaksanaan dan kekuasaan. Itulah tabiat kejadiannya yang sebenar, yaitu Allah yang menjadikan. Sebagaimana kejadian tabiat anak biri-biri untuk bersifat dengan sifat lemah lembut, kuda dengan ketangkasan, manusia dengan fitrahnya. Kecuali selepas itu dia berubah kerana pengaruh kawan, dia berubah kerana kita kata pengaruh ibu bapa, dia berubah kerana pengaruh orang tua dan sebagainya. Termasuklah pemerintah. An-nas ala dini mulukihim. Manusia itu di atas agama pemerintah tu. Kalau pemerintah dia kuat agama, jadi adalah maknanya kita kata manusia itu akan jadi kuat agama. Kalau pemerintah tak ada apa setia dengan agama, begitulah maknanya, begitulah rakyat tak adalah berapa setia dengan agama. Jadi dikata di situ bagaimana tentang kebaikan Tuhan yang menjadikan kita, kebijaksanaan. Jadi dipanggil kebaikan itu sebagai nikmah al-imdad. Nikmah al-imdad. Imdad, dia ada dua nikmat. Satu nikmat al-i'dad, persediaan. Lagi satu nikmat al-ijad, menghadirkan dan membekalkan. Menghadirkan dan membekalkan. Itulah tabiat kejadian sebagaimana kejadian anak biri-biri bersifat dengan sifat lemah lembut, kuda dengan tangkas, tetapi insan terperangkap. Asalnya dia fitrah suci, mengakui adanya Tuhan, tiba-tiba dia terperangkap dengan kebiasaan-kebiasaan, melakukan perkara yang mencemari akidah fitrahnya. Percaya pula takhayul. Arab panggil takhayul, kita kata tahyul. Arab kata takhayul. Takhayul itu khayal, takhayul itu khayalan. Takhayul, yang bukan-bukan. Hasrat mementingkan nafsu dan diri. Rosaklah fitrah tu. Rosaklah fitrah tu bila ada takhayul, bila ada hasrat mementingkan nafsu dan diri, serta pengajaran yang palsu. Mementingkan pengajaran yang palsu. Ini mungkin menjadikan beliau itu bengis, garang, kotor, palsu, bersifat seperti hamba abdi, selalu mencari-cari perkara yang salah atau terlarang. Ekoran daripada apa ni tadi? Ekoran daripada mementingkan diri sendiri, ekoran daripada percayakan takhayul, maka menyebabkan dia itu akan menjadikan dia orang yang bengis dan garang, kerana dia berdamping dengan syaitan tadi. Kotor dan palsu, bersifat seperti hamba abdi, selalu mencari-cari perkara yang dilarang, mengidam mungkar, mengidam mungkar. Jadi puasa hati itu apa? Termasuk puasa hati ini jangan ada mengidam yang lain kecuali Allah Ta'ala, kecuali Allah. Itu puasa hati. Kalau daripada pagi dah teringat Sarawak pukul 10, ingat pula maknanya kantor pukul 12, tak teringat Wang Melaka pukul 3, kerana teringat Seri Muka. Itu tak puasa. Puasa yang dipanggil khawasul khawas, puasa hati daripada ingat dunia. Tapi mana buatnya? Sebab kita moncok. Yang dah dapat makan kita moncok. Jadi sebab itu kita banyak ingatnya dalam bab makan. Serta terseleweng daripada berasa kasih kepada sesama manusia. Bila rosak fitrah itu menjadi fitnah, lawan fitrah ni fitnah. Lawan fitrah adalah fitnah. Bila kacau fitrah itu, kesucian itu kacau, mulalah terseleweng daripada rasa kasih dan sayang sesama manusia. Hilang perasaan itu, hilang perasaan itu. Tak ada dah macam dahulu. Betul, bukan senang. Bila manusia sudah mengikut nafsu di sana sini, tak ada dah nak ambil peduli sesama. Tak ada nak ambil peduli sesama. Mereka akan jadi makhluk yang pintar tapi bahaya, lagi bahaya daripada binatang. Jadi hilanglah kasih sayang sesama manusia dan penyembahan yang sebenar kepada Tuhan. Dia mula menyembah yang lain. Masuk masalah yang inilah yang dihadapi oleh guru rohaniah yang nak mengasuh hati dan jiwa murid-muridnya, supaya maknanya pengaruh kerohanian itu kuat dalam diri mereka, untuk menyembuhkan keadaan yang bengkok dan untuk
mengembalikan tabiat manusia supaya menjadi apa yang sepatutnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, zalika dinul qayyim. Saya berhenti kejap. Ya, masa kita masih awal. InsyaAllah saya berhenti kejap untuk kita kasih. Apa nama tu? InsyaAllah kita ni, pengajian kita ni akan berakhir hari Ahad. Saya nak lagi keluar merasakan si yang punya sampah. Kita pun kena juga lah tengok-tengokkan hairnya. Dan orang nak raya. Jadi pengajian kita akan ada juga hari Sabtu dan hari Ahad. Dan akan berhenti pada hari Ahad tu lah. Jadi Isnin, Selasa, Rabu tu off. Pasal nak siap-siap lah kan. Tak ada lagi. Jadi kalau orang tengah habis tak habis lagi ni tak apa. Kita sambung kemudian lah. Kita sambung di luar daripada Ramadan nanti ya, insyaAllah. Jadi di sini kita kata bahawa saya dah sebut tadi fitrah ini akan bertukar, rosak fitrah menjadi fitnah. Ada saya sebut tadi 4 hawa nafsu. Kedua, ibu bapa tak betul didik. 3, berkawan yang tak betul. 4, pemerintah yang hawa dia. Yang dikatakan nas ada dini muluki. Tuan-tuan, kalau kita tengok Aidil Fitri itu maknanya kita tengok cara meraihkan tu dia ambil artis yang memuji nafsu. Ya dah, yang berhingga, berseronok tak tentu kita dah. Jadi sebenarnya itu kita kata merosakkan fitrah. Ya, itu merosakkan fitrah. Kita pegang untuk menyambut fitri itu menyambutnya maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyakkan tasbih, banyakkan tahmid dan memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah bagaimana fitrah ini terdedah kepada cabaran-cabaran dan ancaman-ancaman daripada dalam dan juga daripada luar. Jadi kita berhenti dekat nota itu 3542 zalika din al-qayyim ya, zalika din al-qayyim. Dan kemudian hari ini kita ada goreng ya, kita ada goreng dan insya-Allah dijemput semua datang. Apa punya? Mau penang ya. Tadi saya bagi peluang untuk soalan. Ada nak bertanya hal-hal yang lain pun tak tahu. Ya. Seorang boleh berada di 2 tempat dalam satu masa. Kita menolak pandangan. Ya, sebenarnya kita kata bahawa di sana ada hukum dan hukum akal. Ya tak? Perbahasan akal ni ialah ya, perbahasan akal ialah adanya kita tak seperti adanya Allah ya. Adanya kita tak seperti adanya Allah. Adanya kita itu ada jirimnya, ada jisimnya. Ya tak? Kalau sekiranya kita berada di 2 tempat, ya tak? Kita berada di 2 tempat dalam satu masa, maka hukum akal tak diterima. Ya, hukum akal tak diterima. Tapi apabila Allah berkehendak sesuatu, idza arada Allah syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, tetapi ketika itu kita harus kita faham bahawa kehadiran dia itu bukan dalam bentuk yang asal adalah ya, kehadiran dia itu bukanlah dalam bentuk yang asal. Barangkali ada yang dikatakan di luar kebiasaan, dipanggil apa? Kalau dalam bahasa Arab dipanggil khariqun lil 'adah. Khariqun lil 'adah maknanya yang mencari adat. Bahasa orang Arab itu yang mencari adat. Khariq itu cari, lil 'adah mencari kebiasaan katanya. Jadi mencari kebiasaan ini 2 sebab. 1 karamah, 2 sihir. Sihir itu main jin lah. Sihir itu main jin lah. Sama ada dalam bentuk sihir kerana jinnya ataupun karamahnya. Ya, ataupun karamah. Jadi kita akan melakukan check, maknanya cross check. Apa di cross check itu? Cek tengok orang semain Jumaat clear. Sebab dia tak apa, gurunya ada di 2 tempat. Tiba-tiba gurunya semain Jumaat beda. Itu cross checknya tak? Kalau itu maknanya kita kata ini bukan karamah. Ini bukan karamah, tak? Ini sihir. Ini melibatkan soal jin. Begitu lah. Jadi kita cross check di situ lah. Ya tak? Kalau sekiranya dia orang yang soleh, itu karamah Allah nak bagi lah. Itu karamah Allah nak bagi.
Tapi sebenarnya Nabi sendiri pun tidak melalui pengalaman yang seumpama itu. Jadi oleh kerana itu, bagaimana dia boleh dapat satu kedudukan yang lebih tinggi daripada Nabi? Tak pernah kita baca sejarah ni yang Nabi ada di Mekah, Nabi juga ada di Madinah dalam satu masa. Ya tak ada. Nabi tengah perang dalam masa yang sama, maknanya Nabi juga tengah bertawaf di keliling Kaabah. Tak ada. Tak pernah. Jadi kalau ada orang budak tu, jadi barangkali dia dah sampai ke makam yang lebih tinggi daripada Nabi tu. Siapa lagi yang lebih tinggi daripada Sayyidul Anam? Kan Nabi lah yang paling tinggi sebagai khairul bariyah. Ya tak? Sebaik-baik kejadian. Di situ. Jadi kalau kita nak hukum pakai ada itu ala sabili karamah kalau orangnya soleh, ataupun ala sabili sihir kalau orangnya jahat. Ya tak? Tapi kita ambil kesimpulan akal tak boleh nak terima, hukum tauhid ni pun tak dapat nak terima sebab siapalah yang lebih mulia daripada Nabi yang boleh ada di dua tempat dalam satu masa. Tapi inilah yang kita kata benda yang berleluasa dalam pahaman-pahaman satu ketika dulu ni. Itu jangan main. Dia ke Mekah tu, walaupun dia ada di sini, tapi dia ke Mekah. Orang dulu faham begitu. Kata sini aku buat tu, sana aku buat tu. Kan? Sini dia yang hutan, terus yang hutan. Sini dia yang hutan, sana sana ditawar. Nanti dia tak soalan tu orang ada. Soalan lain? Sila. Ada masa lagi? Ada masa lagi. Sila. Baik, saya nak bawa sikit tentang kenapa disyariatkan solat Aid itu sunat muakkadah ni lapangan terbuka. Rupanya bila kita baca sejarah untuk meraihkan kemenangan Badar dalam bentuk dipanggil show off, nak tunjuk kepada orang bukan Islam. Islam menang dan kuat, maka ada satu perhimpunan ramai-ramai. Setelah menang di Badar, apa yang umat Islam buat? Maka pengintit-pengintit musuh datang ke Madinah. Pengintit-pengintit musuh datang ke Madinah. Dia bertengah berhimpun ramai-ramai di lapangan terbuka 1 Syawal tu. Apa buat mereka? Slogannya semangat sungguh-sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Jadi musuh jadi turun. Wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, nasara 'abda, a'azza junda, wa hazama al-ahzaba wahda. Itu semua cerita perang. Pasal perang Badar. La ilaha illallah wahda. Tak ada Lata, tak ada Uzza, tidak ada Tuhan melainkan Allah jua. Nasara, sadaqa wa'da, benarlah janjinya. Sadaqa itu benar, wa'ad itu janji. Ya, sadaqa wa'da, membenarkan janjinya. Nasara 'abda, membantu hambanya. A'azza junda, junda maknanya tentera, jundullah. A'azza junda, memperkasakan tenteranya. Wa hazamal ahzab, mengalahkan tentera-tentera Ahzab. Tapi di situ bukanlah perang Ahzab. Ahzab ni kumpulan demi kumpulan. Ya, itu dipanggil Ahzab, jamak kepada Hizb. Hizbullah, kan? Maknanya kumpulan Allah ataupun parti Allah. Hizbul Islami, parti Islam. Hizbul Watani, parti nasional. Hizbul Ishtiraki, parti sosialis. Hizbu. Di sini kita jumpa perkataan kullu hizbin ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi dia sebenarnya ada kaitan dengan kemenangan di Badar. Sebab itulah show off itu untuk orang yang takabur, sadaqah. Takabur ilal mutakabbir, sadaqah. Kita takabur, show off kepada orang yang takabur, satu sedekah, dapat pahala. Kita bertakabur kepada orang yang takabur dengan Allah, ya tak? Itu satu sedekah. Maknanya kita jangan tunduk kepada orang yang takabur.
Ya tak? Bila dia hina hukum Islam, kita lawan dia, kita tentang, ya tak? Jadi kita tunjuk itu. Jadi tunjuk itu terserah dengan himpunan solat itu secara terbuka. Maka pengintip bawa berita kepada Abu Sufyan dengan Abu Lahab. Abu Jahal dah mati. Dan orang Islam ribut, isytihar kemenangan mereka. Hazamal ahzab wahda, mengalahkan tentera-tentera musuhnya wahda, yang ia sendiri, yakni Allah. Nasara abda, membantu hamba-Nya iaitu Muhammad. A'azza junda, membantu tenteranya iaitu tentera muslimin. Jadi itu yang disunatkan lapangan terbuka, isytiharkan. Sebab itu kita dengar ayatnya, walau karihal kafirun, Allahu akbar walillahil hamd. Itu cara takbir orang di Mekah. Seri meresi. Itu sampai kemari dibawa je lagu seri meresi. Lari dia tajuk. Dia lari tajuk. Pula tak faham makna. Dia tak faham makna udah toyo. Teringat anak sulung, anak lesung, dan apa semua. Jadi itu yang menyebabkan kita kata dia lari daripada tajuk. Jadi sebab itulah disyariatkan di luar supaya musuh jadi gerun dengan kekuatan itu. Jadi kalau orang tanya, apakah itu demonstrasi? Yes, itu demonstrasi. Bahkan labbaik Allahumma labbaik itu demonstrasi itu, tapi demonstrasi aman lah. Aman tak ada kacau, tak ada kacau. Ya, labbaik la syarika lak labbaik. Ya, kalau Ustaz Hasbi lain, ditambah ni. Labbaik kadang-kadang baik katanya. Ustaz Hasbi digelir je dah. Orang TP punya ya. Oh betul kurang ada. Jadi maknanya jadi saya cuba hubungi tak dapat. Dia kata tak upaya Ustaz 6 bulan 7 bulan dia no katanya dah. Jadi labbaik la syarika lak baik itu pun suatu demonstrasi. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala puji, sesungguhnya segala kuasa. Ya, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk. Mulk itu kuasa. Segala puji, segala nikmat dan segala kuasa itu laka wal mulk la syarika lak. Gitu. Itu pun satu demonstrasi beramai-ramai ya, secara aman. Jadi kalau orang kata dalam Islam tak ada demonstrasi, dia tak faham, tak habis ngaji. Ya, itu sebenarnya talbiyah itu demonstrasi aman. Dan sembahyang hari raya dengan takbirnya pun demonstrasi aman. Dan sebenarnya tak ada pasal kita nak buat kacau. Yang buat kacau tu nang kui, tendang, pukui. Itu siapa kacau ada. Dan tidak tak ada masalah. Ya tak, aman damai je. Ya tak, aman damai je. Udah kena gas pemedih mati, mana tak kacau? Oh, memang kacau. Dia bukan lari. Ya Allah, saya tak minta bukan kesian. Dia tak. Lain soalan? Ya. Perang Badar dalam satu sirah. Perang penentuan. Yaumul Furqan. Yaumul Furqan dipanggil Yaumul Fasli. Pada malam sebelum berperang, Allahumma ya Allah, in tuhlik hadhihi al-isabah lan tu'bad ba'da hadha. Kata Nabi Al-Qur'an, wahai Tuhan, bantulah kami ya Allah. Ya tak? Kalau binasa yang 313 ini, nescaya engkau tidak akan disembah lagi selepas ini. Maknanya inilah modelnya 313. Kalau mati 313 dengan Nabi-Nabi mati, engkau tidak akan disembah selepas ini. Bahkan Quraisy dan Abu Jahal lah yang akan terus menguasai dan memerintah. Satu pun tak akan sembah Allah. Kalau yang menang tu si kafir, yang menang itu orang kafirin. Jadi maknanya do or die battle. Maknanya perang Badar itu maknanya perang yang menentukan kelangsungan dan masa depan Islam. Boleh ke tidak Islam ini menjadi empire, kuasa besar
menjadi ummatan wasata, umat yang menjadi paksi kepada umat yang lain, maka terbukti benar bolehnya apabila mereka menang, bahkan menewaskan orang nombor satu ya di kalangan Quraisy, iaitu Abu Jahal, mati dalam peperangan itu. Akhirnya kata Nabi Rasulullah wafat, para sahabat wafat, maka Abu Jahal akan, maka lepas itu siapa yang tinggal? Tak ada dah. Bila dah Rasul wafat, para muslimin wafat, siapa yang tinggal? Jadi sebab itu dipanggil do or die battle, battle. Maknanya kita kata dia adalah Yaumul Furqan, dia adalah hari penentuan. Bahkan lebih daripada itu, dia adalah hari pertama lahirnya Empire Muslim, Empire Islam. Bahkan lebih daripada itu, kita boleh kata dia adalah, maknanya hari pertama terbina munculnya Empire baru, iaitu Empire Islam. Sebab serentak dengan itu Parsi kalah. Serentak dengan itu Parsi kalah di sana. Jadi disitulah maknanya kita kata Parsi itu sekutunya Quraisy, Islam ini sekutunya Rom. Jadi maknanya sebab itu dia dianggap sebagai hari penentuan, Yaumul Furqan, ya, dan hari yang sangat menentukan. Ada sekalian boleh juga. Baik. Kemudian nak gambarkan bahawasanya, kita nak buat satu lagi kutipan. Ini ada permintaan khas daripada Jabatan Kuasa Dana Pembangunan Pakan. Sekali lagi, ya, barangkali kita kutip nanti hari Sabtu ke, kita kutip untuk pembangunan pakan tu, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan, Nur di sebelah sana tu kita ada akan ada projek Furqan, akan ada projek sekolah menengah Furqan. Jadi panjang-panjangkanlah ya maklumat ini supaya kita dapat juga membantu sekolah ini. Saya nampak dia jadi bersepadu nanti, ya. Maknanya ada anak cucu ke belajar di sana, untuk yang belajar di sini. Tapi tiba-tiba cucunya tak ada dalam kelas. Pulau dah, mana pulau ada orang dia ada orang betul. Itu tak boleh pula. Jadi insya-Allah jadi satu kompleks, ya. Satu kompleks. Kemudian jangan lupa ya, maknanya kelas-kelas yang ada di sini, kuliah asar, kuliah lepas Isya, kuliah lepas subuh, dia terbuka ya. Dia terbuka pada semua. Kata tuan-tuan perempuan ni tak ada yang ikut pengajian lepas maghrib, masa balik pun dah lapar, sampai rumah dah letih, makan, rehat apa, datang kemari lepas Isya ke pondok ni, kita ada pengajian lepas Isya, ya tak? Ini selepas hari esok, lepas hari. Jadi dia terbuka, tak payah, dia umumi dia bagi. Bila umumi tu terbuka, tak payah daftar, tak perlu. Yang khusus itu, yang mengaji di atas tu, yang pagi-pagi tu, yang khusus itu, yang iuran atau sumbangan bulanan RM25, ngajinya hari Isnin, Selasa, Rabu tu, itu memang khusus. Itu yang di atas. Tapi yang di bawah ni, cara bersila ni, dipanggil umum ni, maknanya tradisi pondoknya, dia terbuka untuk semua. Kuliah asar, kuliah lepas Isya, dan kuliah lepas subuh. Saya nak panjangkan maklumat ni sebab tu setengah orang fikir tempat ni eksklusif, orang tertentu saja yang boleh datang mengaji. Dah. Ya, datanglah, ya, mengajilah, bawalah kitab lepas asar, lepas Isya, lepas subuh. Jadi dia terbuka untuk semua, ya, insya-Allah. Itu kedudukan kita di sini, kedudukan kita.